Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024. Skuad lelaki negara melangkah ke suku akhir selepas mudah membenam Kazakhstan 5-0 pada saingan kumpulan B semalam. Pertembungan berlangsung di Pusat Konvensyen Setia City menyaksikan skuad lelaki diperkuat jago persoalangan profesional lelaki Lee Zijia yang tidak beraksi pada perlawanan sebelum ini. Pemain ranking ke-10 dunia itu menepati jangkaan menyumbang mata pertama selepas mudah mengatasi Dimitri Panarin 21-11, 21-10. Kecemerlangan itu diteruskan seorang lagi pemain berserangan, Leong Junhao, yang menyumbang mata kedua menumpaskan Ibre Bacon 21-8, 21-11 dalam tempoh 29 minit. Mata ketiga negara pula diraih pemain muda Eugene Yon yang mengalahkan lawannya Maksud Taji Bulayev 21-7, 21-9. Beregu lelaki Chong Hon Jen, Haikal Nazri juga tidak mengecewakan apabila cemerlang meraih kemenangan 21-10, 21-9 ke atas Radmay Gilmanov, Ibre Braken. Gandingan ranking ke-22 dunia, Gozife Izzuddin Rumsani yang turun pada aksi terakhir melengkapkan mata ke-5 Malaysia dengan menundukkan Kait Murad Kulmatov Maksud Taji Bulayev 21-6, 21-2. Skuad lelaki negara akan menghadapi ujian sebenar berdepan Taiwan petang ini dan juga akan menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Lee Zijia yakin skuad lelaki negara mampu meneruskan momentum cemerlang berdepan Taiwan meskipun pasukan lawan itu dilihat berada pada prestasi terbaik. Sekarang Malaysia pun bukan satu Lee Zijia saja, ada Lee Ji-yong, then Leong Junhao is on the progress. So I think we are not far from them. For me, we are doing quite well also. Skuad wanita juga tidak kurang hebatnya apabila turut mengesahkan slot ke suku akhir. Mereka menewaskan Emirat Arab Bersatu UAE 5-0 pada aksi kumpulan Y. Bekas juara remaja dunia Goh Jin Wei meraih mata pertama menewaskan Nurani Ratu Azahra 21-13, 21-9 dalam tempoh 29 minit. Momentum kemenangan diteruskan oleh dua pemain perserangan seterusnya, Kay Letshana dan Wong Ling Ching yang tidak berdepan masalah menewaskan lawan masing-masing. Malaysia turut mendominasi acara beregu apabila gandingan Pelitan Mtina dan gandingan baru Tan Zing Yi, Teo Mei Zing sekaligus melengkapkan kemenangan 5-0. Skuad wanita negara bakal berdepan cabaran sengit apabila dijadual menentang pilihan ketiga kejohanan Thailand pada aksi kedua kumpulan Y hari ini. Dalam pada itu, pemain perserangan wanita negara Kay Letshana menganggap perlawanan berdepan UAE semalam sebagai aksi pemanas badan. Jelasnya, pertembungan menentang Thailand adalah medan ujian sebenar buat skuad wanita. It's a good warm-up match for Malaysia today. And also starting the tournament with a win, it's a good one for us. Against Thailand, Busanan and Supanida, I think first single Supanida, Busanan. So if I played with Busanan, I've played against her before in Asian Games. So I'm looking forward to play with her tomorrow again, and try to give my best. If I can make an upset, then it'll be a very good win for me. Kita beralih ke Liga Hoki Malaysia 2024. Pasukan Maybank mengekalkan momentum positif apabila menundukkan TNB Thunderbolt 5-0 pada perlawanan petang semalam. Saingan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil menyaksikan skuad kendalian Azrul Effendi Bistamam berjaya menampilkan aksi cemerlang sehingga penghujung permainan. Maybank membuat kejutan apabila menyumbat gol pembukaan seawal minit ketiga menerusi pukulan padang Muhammad Syafiq Hassan. Momentum itu diteruskan dengan jaringan kedua yang disudahkan Muhammad Razi Abdul Rahim hasil pukulan sudut penalti pada minit ke-28. TNB Thunderbolt turut memiliki beberapa peluang untuk memperoleh gol namun kerap digagalkan dengan ketumpulan penyudah.
Perkara itu jelas tidak menjadi masalah buat Maybank yang meledak 3 lagi gol masing-masing menerusi Muhajir Abdul Rauf, Muhammad Najmi Farizal Jazlan dan Syahmi Irfan Suhaimi. Kemenangan membolehkan Maybank merampas kedudukan teratas Liga selepas mengumpul 13 mata. Diikuti rapat, Nurin Safi dan Tenaga Nasional Berhad TNB yang masing-masing memungut 12 dan 11 mata. Beralih ke sukan olahraga, kem para negara terus mencipta kecemerlangan musim ini apabila menghadiahkan 2 pingat emas pada kejohanan dunia di Dubai. Ia diraih Dato' Abdul Latif Romli dan Muhammad Ziyad Zulkifli. Dato' Abdul Latif muncul pemenang dalam saingan akhir acara lompat jauh T20 pada World Para Athletics Grand Prix di Dubai. Dalam aksi tersebut, pemenang emas Paralimpik 2 kali itu berjaya menamatkan saingan dengan jarak sejauh 7.11 meter. Sementara itu, Muhammad Ziyad berjaya mengekalkan tahap prestasi terbaiknya apabila mengungguli saingan akhir acara lontar peluru F20 dengan jarak lontaran sejauh 16.62 meter pada kejohanan di Dubai. Pencapaian 2 atlet para tersebut membuktikan mereka kini berada di landasan terbaik menjelang Sukan Paralimpik Paris 2024 Ogos ini. Perkembangan bola sepak. Pengadia kebangsaan Muhammad Nazmi Nasaruddin terus diberikan kepercayaan oleh FIFA. Beliau terpilih sebagai salah seorang calon pengadil pada Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan memaklumkan Muhammad Nazmi terpilih selepas membuktikan kemampuan mengadili perlawanan dengan baik pada Piala Asia baru-baru ini. Beliau juga merupakan individu pertama dari Malaysia mengadili perlawanan Liga Juara Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang menggunakan video bantuan pengadil VAR. Muhammad Nazmi mengendalikan aksi di Thailand membabitkan Buriram United menentang kelab China Zhejiang FC pada 20 September tahun lalu. Sepanjang tahun 2023 juga, beliau bersama 2 pembantunya iaitu Muhammad Zairul Khalil Tan dan Muhammad Arif Syamil Abdul Rasid telah mengadili 6 perlawanan Liga Juara-Juara AFC yang menggunakan VAR. Sejarah tercipta apabila Muhammad Nazmi bersama 2 pembantunya telah dipilih untuk mengadili perlawanan Piala Asia 2023. Prestasi cemerlang beliau dan 2 pembantunya mendapat pengiktirafan FIFA dan AFC sekaligus membolehkannya dipilih secara merit sebagai FIFA World Cup Candidate 2026. Spekulasi bekas penyerang import Kelantan FC Ismail Akinade menyertai Terengganu FC TFC akhirnya menjadi kenyataan. Perkara tersebut disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Football Club Sdn Bhd Muhammad Sabri Abbas. Menurut Muhammad Sabri, kehadiran tonggak import kelahiran Nigeria itu diharap dapat menajamkan jentera serangan TFC yang menurutnya agak bermasalah musim lepas. Sebelum menyertai Liga Malaysia, Akinade pernah beraksi bersama kelab bola sepak Vietnam Ho Chi Minh City FC dan SHB Danang. Beliau kemudiannya menyertai Kelantan FC pada jendela kedua perpindahan musim lepas dan berjaya meledak 7 gol dalam 16 penampilannya bersama pasukan itu. Muhammad Sabri sebelum ini mengumumkan bahawa TFC hanya akan menggunakan khidmat 6 tonggak import musim ini atas faktor penjimatan dan kekangan kewangan. Kita beralih ke sukan luar negara. Pemain tenis veteran Sepanyol Rafael Nadal terpaksa menarik diri daripada terbuka Qatar minggu depan kerana masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Otak pemain berusia 37 tahun itu terkoyak semasa menyertai saingan di Brisbane bulan lalu. Nadal dijangka kembali beraksi dalam kejohanan ATP Doha pada 19 Februari ini selepas nama beliau muncul dalam senarai penyertaan. Juara 22 kali gelaran Grand Slam itu juga berharap mampu beraksi dalam perlawanan pertunjukan berdepan jago senegara Carlos Alcaraz di Las Vegas pada 3 Mac. Sebelum menyertai saingan utama Indian Wells beberapa hari kemudian. Ini bukan kali pertama bekas pemain nombor 1 dunia itu dilanda masalah kecederaan. Nadal mengalami kecederaan pinggul pada awal Januari tahun lalu di terbuka Australia yang memaksa pemain itu berehat selama setahun. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin, pasti merdeka. Saya Fahazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.